Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, Kenalkan saya Cikgu Mat Zairi bin Ibrahim. Saya akan ajar awak pendidikan jasmani dan kesihatan pada tahun ini, tahun 2021. So, ni adalah hari kelas yang pertama untuk tahun 2021. Yang pertama, selamat datang ke Sekolah SMK Sungai Abung dalam keadaan norma baru. So, untuk sementara waktu kita akan belajar secara bukan bersemuka, dan ini adalah YouTube channel. Gunakan YouTube untuk pengajaran hari ini. So, saya tak nak buang masa, kita teruskan mulakan PMP kita dari rumah awak, dari rumah saya, dengan tajuk pendidikan kesihatan dahulu. Untuk bab yang pertama. Okey? Baiklah. Itu kita akan belajar tentang bab 1, unit 1 berkaitan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, PEERS, dia panggil PEERS pendeknya. 1.0 kesihatan diri dan reproduktif, iaitu kita akan bincang tentang perkembangan seksual sekunder. Okey, yang mana kita akan belajar tentang apakah maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal, kemudian cara mengaplikasikan mengurus perkembangan seksual sekunder dari segi aspek fizikal, dan aplikasi membuat keputusan, menangani perubahan emosi, dan menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder ini. Okey, teruskan. Awak semua bermula daripada baby, kemudian umur 5-6 tahun, kemudian awak dah besar, sekolah tadika, kemudian sekolah rendah, dan sekarang awak dah besar. So, ada banyak perubahan berlaku pada diri awak, dan pada tahun ini awak dah masuk sekolah menengah pertama kali. Walaupun mula di rumah, tapi awak sekarang sudah masuk ke alam remaja. Okey, apa yang perlu awak tahu di alam remaja ini? Inilah namanya perubahan, perkembangan di alam remaja itu dari segi aspek fizikal. Apa yang awak akan lihat? Apakah maksud perkembangan seksual sekunder? Baiklah, seksual sekunder ialah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akil balik yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Murid awak semua perlu pandai mengurus perkembangan seksual sekunder ini dari segi aspek fizikal dan berkemahiran membuat keputusan dalam menangani masalah emosi. Untuk pelajar perempuan, mungkin mereka dah alami akil balik ini. Maksudnya dia dah mula ada datang bulan, period. Untuk perempuan dia lebih awal. Lelaki tidak. Lelaki dia akan akil balik pada umur 13 tahun ataupun 14 tahun. Jadi kita boleh lihat ada perubahan apabila awak semua dah akil balik. Apakah perubahannya? Bagi murid lelaki, berlaku perubahan fizikal seperti suara dah bertambah garau dan makin besar. Ketinggian awak dah mula meningkat. Dah ada misai, janggut mula tumbuh, misai. Okey, otot awak pun dah makin besar, dan kulit awak pun dah makin kasar, tak macam budak-budak lagi. Bagi perempuan pula, pinggul, payudara dah mula membesar, jerawat mula tumbuh di muka, dan suara dah semakin sedap kalau menyanyi. Okey, awak akan alami, dan mungkin sudah alami, dan mungkin sedang alami pada ketika ini.
So awak kena faham tentang perkara ini. Bagaimana pula dengan perubahan emosi? Ya, apabila berlaku seksual sekunder ini, awak semua akan mudah sensitif, cepat merasa tersinggung, marah, merajuk, sedih. Ini bukan merajuk, marah macam budak-budak sekolah rendah ni, macam tadika. Tidak. Dia akan lebih teruk lagi. Mak cakap sikit, bapa awak cakap sikit, dah mula marah, dah mula merajuk. Awak minta handphone, minta tab, laptop untuk belajar online ni. Mak bapak tak dapat sediakan, awak dah mula marah. So, mula merajuk dulu dalam bilik, dah sedih. Sebenarnya itu adalah perubahan emosi yang akan berlaku, yang mana awak akan mula cepat senang sensitif. Jadi awak akan perlu pandai menguruskan perubahan emosi ini. Okey, semua akan merasa, jangan risau. Baiklah, untuk yang pertama ini, kita mulakan dengan fizikal awak. Tentang apabila perubahan fizikal berlaku, yang faktor pertama yang perlu awak kena jaga adalah kebersihan anggota badan. Di sekolah rendah awak tak fikir pun benda ni. Di sekolah menengah tingkatan 1 awak sudah mula kena fikirkan. Antaranya anggota badan awak perlulah sentiasa bersih, kemas, wangi. Okey, untuknya hari ini perkara pertama untuk bab 1 ini, untuk tajuk ini, kita akan bincangkan bagaimana nak membersihkan bulu-bulu yang terdapat pada anggota badan awak ni. Ya, bila awak dah besar, banyaknya muncul, semua bulu-bulu semua keluar. Jadi hari ini kita akan bincangkan, antaranya adalah cara untuk membersihkan bulu ketiak, dan mengikut langkah-langkah di bawah. Okey, yang pertama, bersihkan dulu ketiak dengan sabun dan air untuk menghilangkan sisa deodoran, minyak dan benda asing. Ya, tingkatan 1, umur 13 tahun, kulit motor. Badan awak akan mula berbau, dan ianya akan mula daripada ketiak dahulu. Anak saya pun sama. Mula badan dah berbau, jadi kita mulakan dengan bersihkan di ketiak awak itu. Awak lihat di cermin dalam bilik air. Lihat adakah bulu-bulu ketiak itu dah mula tumbuh. Dah panjang ke, dah pendek ke. So bersihkan dulu. Kemudian mulakan mencabut. Kalau awak rasa awak kuat, awak cabut. Tapi kalau tak kuat nak cabut, gunting pendek bulu ketiak tu. Ingat, gunting pendek bulu ketiak, bukan cukur. Sekali lagi, bukan cukur. Kenapa tak boleh cukur? Ya, dia akan lebih teruk lagi kalau awak cukur. Jadi awak cuma perlu hanya gunting sahaja, pendekkan sahaja. Ingat, hati-hati, gunting tajam, jangan terkoyak pula ketiak awak tu, berdarah pula. Okey. Kemudian dah selesai, bersihkan dengan air, lap semula hingga kering. Kemudian lapkan terus bersih supaya tak ada mudah bakteria membiak. Dan lebih baik selepas itu awak gunakan deodoran setiap hari. Okey, gunakan deodoran yang ada di rumah. Tak kisahlah bapa awak punya ke, mak awak punya ke, atau pulang beli untuk diri awak pun boleh. Harganya pun murah. Okey. Itu saja untuk hari ini, cukup, tak payah banyak-banyak, nanti awak pening kepala nanti. Ada banyak lagi yang nak belajar. Itulah unit pertama, pendidikan kesihatan reproduktif sosial.
So selepas ini jawab soalan di Google Form. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.